Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang bersama saya Fidas Matrang. Berita malam ini memberi tumpuan dengan rangkuman laporan dari Persidangan DUN Sarawak ke-19. Kerajaan Sarawak telah menyediakan pelan pembangunan yang komprehensif dan memastikan projek pembangunan dapat dilaksanakan dengan efektif bagi memberi faedah kepada rakyat. Menurut Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben, skim penempatan semula SPS Rescom iaitu Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Tada turut diberi perhatian untuk memastikan kawasan tersebut dilengkapi dengan infrastruktur yang lebih komprehensif bagi mempertingkatkan sosioekonomi penduduk tempatan. Kerajaan akan memastikan kawasan-kawasan tersebut dilengkapi dengan infrastruktur yang lebih komprehensif bagi mempertingkatkan sosioekonomi penduduk tempatan serta merancangkan lagi kegiatan ekonomi setempat di kawasan-kawasan tersebut. Ini seiring dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030, iaitu pembangunan sosial yang inklusif dan persekitaran yang mampan. Beliau berkata demikian bagi mengulas pertanyaan yang diajukan oleh Adun Ngema Anyi Jana. Martin menambah usaha yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak di kawasan Rescom adalah pembinaan projek utama seperti Proposed Construction of Ngungun Jagau Road, Kanawit Fasa 1, pembinaan Dewan Masyarakat Ngungun, program pertanian dan penternakan yang telah diluluskan dan sedang dilaksanakan di kawasan terlibat. Katanya lagi ketiga SPS Rescom terlibat adalah di bawah kawasan Upper Rajang Development Agency UDA dan Pelan Sosioekonomi 2022-2026 turut merangkumi perancangan pembangunan bagi ketiga kawasan ini. Seterusnya, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak menggunakan kemudahan peralatan timbang mudah alih di sekitar Jalan Bau Kuching bagi melaksanakan penguatkuasaan ke atas lori yang membawa muatan melebihi jumlah ditetapkan. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Dr. Jerip Susil, ini susulan ketiadaan stesen penimbang secara statik di kawasan tersebut. Jelasnya, setakat ini pihak JPJ Malaysia belum ada perancangan untuk membina stesen penimbang secara statik di Jalan Bau Kuching. Walau bagaimanapun, penguatkuasa terhadap lori-lori yang membawa lebih muatan dilaksanakan secara berterusan di kawasan Jalan Bau Kuching menggunakan kemudahan peralatan timbang mudah alih oleh penguatkuasa JPJ Sarawak. Beliau berkata demikian semasa menjawab pertanyaan Adun Serembu Miro Simuh. Timbalan Menteri Pengangkutan itu menambah Sarawak mempunyai 3 stesen penimbang secara statik pada masa ini iaitu di Serian, Sibu dan Miri. Untuk kawasan yang belum mempunyai kemudahan stesen penimbang statik, kita juga pihak JPJ juga mengadakan aktiviti penguatkuasaan menggunakan penimbang mudah alih, khususnya di Kuching, di Lundu, Semarahan dan Muka. Berikut pula satu kajian secara menyeluruh terhadap program e-Kasih Sarawak perlu dilakukan secara tepat. Adu Setakan Datuk Hamzah Ibrahim berkata, pasukan khas perlu diwujudkan bagi menyelidik data-data berkaitan. Dan saya mohon Kerajaan Sarawak, agensi yang berkaitan supaya mewujudkan satu pasukan khas untuk menyelidik data-data di bawah sampai ke akar umbi supaya dapat memperlihatkan di manakah kedudukan negeri Sarawak sebenarnya. Beliau berkata ketika membahaskan Rang Undang-Undang Belanjawan Sarawak 2023. Sementara itu, Adun Serembu Miro Simuh telah mengemukakan 6 cadangan dalam perbahasan Rang Undang-Undang RUU Belanjawan Sarawak 2023 bagi DUN Serembu. Ini termasuk institusi pendidikan kemahiran, pengeluaran produk kopi, pembinaan klinik kesihatan, sekolah baru, projek pembangunan waterfront Sini Awan serta sektor pelancongan. Saya mencadangkan agar diperbanyakkan pembinaan dan penubuhan institusi kemahiran di seluruh penjuru Sarawak. Setiap kali bila keluarnya keputusan SPM, kita akan melihat ramai anak-anak kita yang berjaya dengan keputusan yang memberangsangkan. Tetapi ada juga yang mendapat keputusan yang kurang memberangsangkan yang dikategorikan sebagai alang-alang.
Golongan inilah yang patut kita pimpin dan diberi kemahiran khusus agar mereka bersedia untuk diterima pasaran kerja di kemudian hari. Beliau berkata demikian ketika membahas rang Undang-Undang RUU Belanjawan Sarawak 2023. Selain itu, beliau turut menekankan pembinaan klinik kesihatan di Pekan Warisan Sini Awan dan kawasan Krokong di Dun Serembu dengan menyediakan prasarana serta kemudahan kesihatan terkini. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak telah meluluskan pelaksanaan Jabatan Selampit yang bernilai 27.94 juta pada 29 September lepas. Adun Opa Billy Sujang berkata kelulusan ini termasuk melaksanakan pembinaan Jalan Kendai Selampit sepanjang 12 km dengan kos pembinaan bernilai 72 juta ringgit. Turut diluluskan pembinaan jabatan konkrit di Sungai Jantan, Lundu dengan kos sebanyak 3 juta ringgit yang akan memberi manfaat kepada penduduk di Kampung Jantan, Kampung Jangka dan penduduk setempat. Justru beliau berharap projek-projek pembangunan ini dapat dilaksanakan dan direalisasikan agar memberi manfaat kepada rakyat. Dengan adanya kelulusan pelaksana ini, saya selaku wakil rakyat N1 Opar beserta dengan ribuan penduduk tempatan di kampus Selampit sangat berharap agar agensi-agensi pelaksana dapat memberi keutamaan seterusnya mempercepatkan pembinaan projek ini demi kepentingan rakyat yang disayangi sejajar dengan slogan kata Sarawak First, Sarawak ku sayang. Beliau berkata ketika membahaskan rang Undang-Undang Belanjawan Sarawak 2023. Dalam pembahasan itu juga Billy juga memohon Jalan Sedaing, Pasir Hilir, Kendai ini dinaik taraf, diturap dan dibesarkan. Selain itu, turut dicadang untuk dinaik taraf ialah Jalan Kampung Pasir Tengah dengan jarak sejauh 6 km dengan kos 36 juta ringgit. Sedikit berita sukan, pemain bowling profesional dari United Kingdom, Dominic Barrett dinobatkan juara kejohanan 10 pin bowling terbuka antarabangsa Sarawak 2022 yang melabuhkan tirai di Megaland Sarawak Imat Batu Kawah pada Sabtu. Ia selepas beliau berjaya menewaskan wakil dari MMBC Penang, Muhammad Haris Azlan Azman dalam perlawanan step ladder akhir kategori terbuka dengan melakukan 217 jatuhan pin manakala lawannya mencetak 213 jatuhan pin. Dalam aksi separuh akhir, Dominic menundukkan atlet kebangsaan MTBC Nevern Nathaniel Marcellinus dengan 182-172 manakala Muhammad Haris menyingkirkan Wan Muhammad Nakib Nur Azizan dari Kedah dengan 214-190. Kemenangan itu membolehkan Dominic membawa pulang RM20,000 dan trofi manakala Muhammad Haris menerima RM10,000 dan Muhammad Nakib menerima RM5,000. Ketika ditemu bual, Dominic amat gembira dan berpuas hati kerana penat lelah beliau terbang ke Sarawak membuahkan hasil dengan memenangi trofi pertamanya di kejohanan itu di sini. Beliau turut kagum dan memuji fasiliti di Megaland Sarawak sambil mengatakan ia adalah salah satu pusat bowling terbaik di dunia. Hadiah disampaikan oleh Timbalan Pengurusi Majlis Pembandaran Padawan Senator Dato' Ahmad Dato' Sri Ibrahim yang mewakili Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sementara itu pemenang bagi kategori lain seperti rekod. Sekian edisi malam bersama saya Fidas Matrang. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel YouTube. #menyebar fakta, salam Lukas.